Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati, yang dihormati sekalian? Alhamdulillah kita bertemu dalam edisi istimewa Aidiladha bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman dan juga Ustaz Tarmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, masya-Allah. Jadi ini lain macam kita Ustaz ya. Macam ya, kita meraihkan kepada hari kebesaran. Betul insya-Allah. Hari kemenangan yang penting. Jika sebelum ini kita berkata tentang kemenangan pada bulan Ramadan selepas 30 hari, 29 hari kita berpuasa, maka pada kali ini Ustaz ya, sama ada yang sempat puasa sunat ataupun tidak, tetapi kita menyambut kemenangan ya. Kemenangan apa berkaitan dengan Aidiladha ya, selamat hari raya Aidiladha ya, ucapan kita bersama Ustaz ya. Mungkin Ustaz ada ucapan kepada yang di rumah? Saya ambil kesempatan ni kita seberputih ini kita ucapkan selamat hari raya Aidiladha buat seluruh peminat ataupun penonton setia sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, My Quran Time. Hidupkan semangat berkorban. Dan juga bersama dengan Ustaz Tirmizi. Hari ini saya tidak keseorangan, maksudnya biasa saya seorang bukan jumlah. Ya. Alhamdulillah. Kita bersama Ustaz ya. Maksudnya dah bersedialah kalau kita nak pergi Mekah, Madinah, kita dah bersedia Ustaz ya. Dan walaupun tahun ini kita tak dibenarkan untuk ke sana, tetapi semangat daripada bumi Mekah, Madinah itu, perjuangan Nabi Ibrahim yang melatari kepada Aidiladha Ustaz ya, yang kita ingin sama-sama contohi, sama-sama kita ambil. Dan mari sama-sama bagi tuan-tuan yang berada di rumah dalam sambil makan kuih dan juga lemang ketupat tersebut ya, sama-sama kita buka Al-Quran dan kita mulakan dengan Ummul Quran bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman, insya-Allah. Subhanallah. Hari ini saya kena dulu. Tak apa, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Tirmizi, betul lah kita hari ini subhanallah setelah sekian lama tidak bertiga, kita hari ini alhamdulillah. Dan sebenarnya bila baru kaedah pakaian begini Ustaz ya, dengan setting kita pun yang istimewa, kita nak membawakan nafas baru Ustaz ya, sempena dengan Aidiladha ini untuk sama-sama kita teruskan perjuangan. Kalau katakan Ramadan itu kita bersedia dari segi dalaman kita, tapi ia bukan sekadar dalaman, kita perlu manifestasikan dalam kehidupan kita seharian seperti Nabi Ibrahim. Di samping masih mungkin ada lagi yang tengah melapah lembu dan sebagainya, sedang melapah dan sebagainya, tengah bahagikan daging korban. Jangan lupa penjarakan kita kena jaga SOP kita supaya kita senantiasa berada dalam keadaan selamatlah, kesihatan dan sebagainya. Jadi mari kita sama-sama mulakan dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah Ustaz ya,
Itu bacaan gaya apa tu Ustaz ya? Macam pernah ku dengari. Oh, masya-Allah, masya-Allah. Syekh ni nama dia bacaan Syekh Mahir Mu'aqli. Salah seorang daripada Imam Masjidil Haram. 1% je Ustaz. Masya-Allah. Nanti insya-Allah Ustaz Tir akan sambung lagi. Ya, baik, masya-Allah ya. Itu adalah bacaan Ummul Quran yang memulakan program kita pada hari ini bagi tuan-tuan ya, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik yang sedang berada bersukaria sekarang ini ya. Kita menyambut kemenangan ini dengan gembira dalam hidayah, dalam semangat pengorbanan ya, semangat pengorbanan. Dan sebagaimana surah Al-Fatihah sebentar tadi kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala ditunjukkan jalan yang lurus, dan jalan itu sudah pastinya ada 4 kumpulan yang Allah beritahu, minan nabiyyin, siddiqin, orang-orang yang amat membenarkan ya, membenarkan keimanan, syuhada, orang-orang yang syahid, dan juga orang-orang soleh. Moga-moga bagi tuan-tuan yang berada di rumah yang mengikuti My Quran Time hari ini ya, yang share ya, boleh kongsikan di Facebook masing-masing. Kita harapkan tuan-tuan kita semua adalah di kalangan orang-orang soleh ya, yang akan mengikuti kepada junjungan Nabi Ibrahim yang diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini kita nak melihat kepada dua kisah ataupun dua bahagian daripada Al-Quran. Mari kita sama-sama melihat kepada sinopsis bagi program kita hari ini. Kita akan melihat pada kisah Nabi Ibrahim membina asas Kaabah pada surah Al-Baqarah ayat 125 hingga ayat 129. Ini adalah cerita awal berkaitan dengan Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Dan pada bahagian kedua nanti kita akan melihat bagaimanakah pengorbanan Nabi Ibrahim itu sendiri bersama anaknya Ismail, menunggu-nunggu anak ya, tidak dikunjungi anak, tetapi bila dapat anak, sudah anak tu sekitar 12-13 tahun, nampak pula seruan wahyu untuk berkorban ya, bukan korban kambing, bukan korban lembu, tetapi seorang insan yang ditunggu untuk dikorbankan. Jadi inilah semangat yang kita nak lihat betul-betul apa pelajaran untuk kita yang menyambut Aidil Adha pada hari ini. Jom sama-sama kita buka pada halaman yang ke-19 Ustaz ya. Kita nak membaca daripada ayat 125 hingga ayat 129. Mungkin Ustaz Tirmizi dulu ke yang akan mulakan, kemudian Ustaz Tirmizi akan menyambung ya. Ayat 125, ayat 126, kemudian disambung ayat 127 nanti insya-Allah. Muka surat 19. Surat 19 ayat 125 dan 126 ya. Baik. Insya-Allah sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita mulakan bacaan kita dua ayat yang agak panjang Ustaz ya. Jadi bacaan kita macam mana Ustaz Tirmizi kita? Ini hari raya. Hari raya Ustaz. Bacaan hari raya ni. Bacaan hari raya. Okey. Masya-Allah. Jadi macam lagu takbir raya tu Ustaz, lagu jarkah Ustaz. Ada air lagu tu jarkah ataupun ajam kan. Jadi saya cuba Ustaz. Saya terima je Ustaz. Okey sahabat-sahabat semua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا
أهله من الثمرات الله وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر الله ما شاء الله قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم. Panjang Azim. Okey, panjang ayat. Sampai nafas. Okey. Letih jual lembu tadi. Subhanallah. Masya-Allah, masya-Allah ya. Itu ayat dia 125 hingga ayat 126 dan saya nak menjemput Ustaz Tirmizi. Subhanallah. Kita baca dulu, kita melihat dahulu kepada apakah yang terkandung pada ayat 127 hingga 129 juga. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا Ya Rabb. إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا الله 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 يا رب إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم الله 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 إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم
Sadaqallahul Azim. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tirmizi ya, membacakan ayat 125 hingga ayat 129 sebagai ulang kaji kita sebenarnya Ustaz ya. Kita dah baca dah dalam juz yang pertama ini, dan ini adalah semangat daripada Aidil Adha, di mana kalau kita lihat pada ayat 125, ingatlah ketika kami menjadikan Kaabah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Ya, kalau kita lihat kepada ayat ini Ustaz ya, turunnya di Madinah. Masya-Allah. Pada waktu ini Kaabah masih lagi penuh dengan berhala, orang masih bergaduh-gaduh lagi. Tapi bila kita tengok ketika kami menjadikan rumah Kaabah tempat berkumpul, tempat yang aman bagi manusia, waktu itu tak aman sangat pun. Ya, sebenarnya banyak tekanan-tekanan yang berlaku, tetapi bila Allah bagi ayat ini sebenarnya memberi nafas ataupun harapan kepada Nabi dan juga sahabat, bahawa kita akan ke sana, tempat itu aman, tempat ini adalah tempat kita boleh kerjakan solat. Ya, solat yang betul, bukannya solat yang ada berhala 360 berhala di sekeliling Kaabah tersebut. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud. Jadi kalau kita tengok sejarahnya, bukan sekadar pada zaman Nabi, kalau kita pergi balik kepada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu Allah kata bersihkanlah. Itu adalah kerja tugas seorang Nabi Ulul Azm, iaitu Nabi Ibrahim, dan ia diteruskan oleh Nabi Muhammad. Bila tengok dulu Nabi Ibrahim akan bersihkan, kita juga layak untuk membersihkannya. Dan bagi kita pada tahun ini, apakah kesannya tuan-tuan? Kita juga layak untuk membersihkan, kerana mungkin dah tak ada berhala di sana Ustaz ya, tetapi mungkin kerana ada ramai orang Islam yang ada banyak berhala dalam diri, maka pada tahun ini kita kena bersihkan dulu sebelum kita diizinkan balik pergi ke sana, agar kita tahu bahawa kita kena ikut kepada perkataan daripada Allah, kembali pada Al-Quran. Kita berhenti sebentar, kan? Berhenti sebentar tahun ini, tidak dipanggil oleh Allah, dan ini sebagai satu mesej yang perlu kita beri perhatian. Dan di sini sebenarnya kalau dilihat pada ayat 126, Nabi Ibrahim berdoa. Ya, kalau tuan-tuan beri perhatian, wa id qala ibrahimu rabbi ja'al hadha balada, ya, baladan amina. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, Mekah ini, amina, aman, dan berikan rezeki di kalangan penduduknya daripada buah-buahan bagi siapa yang beriman daripada Allah dan Rasul ataupun kepada hari akhirat. Jadi Nabi Ibrahim pilih, kalau orang beriman dapat rezeki, kalau tak payah. Lebih kurang begitulah ya. Itu adalah doa Nabi Ibrahim. Dan kalau kita beri perhatian, perkataan yang digunakan sini adalah Rabbi, ya, Tuhanku. Tetapi bila Tuhan, ya, tapi kalau kita pergi pada ayat 127 nanti, bukan lagi Rabbi, tapi dah mula Nabi Ibrahim menggunakan perkataan Rabbana. Ya, ada beza, ya, iaitu Tuhan dan Tuhan kami. Apa bezanya? Maksudnya awal-awal tu Nabi Ibrahim berdoa untuk dirinya, tetapi bila dah bersama dengan anaknya Nabi Ismail membina Kaabah, maka pada waktu itu doanya sudah bersama. Apa pelajaran untuk kita? Maksudnya bila kita satu kena libatkan anak kita Ustaz, ya, generasi kita, remaja-remaja, kalau katakan di surau ke apa ke, libatkan program remaja. Pasal walaupun mereka taklah pengalaman sama macam si ayah, kan, Nabi Ismail kecil je tu, kan, tetapi itu penting lantaran itu ada kaitan dengan Rabbana taqabbal minna. Ya, kalau kita sekadar beramal, katakan saya lah Ustaz, ya, seorang dia yang baca Al-Quran, habis saya pergi, habislah. Ya, tetapi kalau katakan saya ajak kepada anak saya, tuan-tuan yang berada di rumah juga ajak Ustaz, ya, kita ajak anak kita, raya-raya ni pun sempat my Quran time, masya-Allah. Ya, itu adalah peluang untuk kita memanjangkan amal kita. Dan mungkin pengalamanlah Ustaz, ya, Ustaz Tirmizi bila bercakap tentang Nabi Ibrahim, ada kaitan sudah pastinya dengan haji, ya, ada kaitan dengan umrah. Pengalaman Ustaz lah mengerjakan haji ataupun umrah Ustaz. Macam mana pengalaman? Apa satu pengalaman menarik lah kalau boleh kongsi? Masya-Allah. Sila. Bila saya diberi peluang pernah menunaikan haji pada tahun 2004 tak silap saya.
Jadi kita memang nampaklah bagaimana sejarah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehingga sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim ni sampai sekarang lah kita mengingati perjuangan dia. Kita sambut Aidil Adha, kita melihat perjuangan yang hebat Nabi Allah Ibrahim, yang setiap ujian, setiap dugaan yang datang, perintah Allah betul first lulus. Sami'na wa ata'na. Dia tak cakap banyak. Kalau kita mungkin apa Allah perintah pelik-pelik macam ni kan. Tapi Nabi Allah Ibrahim, Allah itulah kita kata lambang pengorbanan yang hebat. Ustaz Haji macam mana di Mekah tu? Di Mekah saya pengalaman juga Ustaz, umrah dan juga haji. Tapi pengalaman haji ni satu pengalaman yang sangat manis lah. Saya pergi, kita package yang biasa tu, maknanya bersama jemaah yang ramai-ramai tu, kita bermabit, kita melontar dan sebagainya. Itulah kemuncak waktu haji kan, di Masyair itu. Dan saya ingat saya setuju dengan apa ni yang Ustaz Tirmizi sebut tadi, pengorbanan itu. Pengorbanan maknanya saya pergi haji tu dengan isteri dan dengan mak ayah saya. Jadi memang banyak pengorbanan lah. Cabaran pun banyak juga. Dan saya rasa jemaah-jemaah haji yang pernah ke Tanah Suci mengejar fardu haji, cabaran yang paling besar atau paling hebat ialah ketika di Masyair lah. Ketika di Arafah, ketika di Mina dan ketika di Muzdalifah itu sendiri. Di situlah kita diperlihatkan ataupun Allah SWT beri satu kita pandangan bagaimana karakter-karakter manusia, suasana manusia, dan bahkan diibaratkan seperti di Yaumul Mahsyar, di Padang Mahsyar kan. Bagaimana semua orang sama pada ketika itu. Semua ihram dengan pakai ihram, tak ada orang pakai jubah macam hari ini, tak ada. Semua pada saat itu tidak lain tak bukan hanya mengharapkan keampunan daripada Allah SWT. Walau macam mana tinggi pangkatnya, kedudukannya, satu sahaja yang dimohon ketika itu ialah keampunan daripada Allah SWT dan juga keridaan Allah SWT. Subhanallah. Kalau kita Ustaz sekarang ini, kalau kita berada mana hari ini yang kita berada hari ini, hari 10 Zulhijjah ini, kemuncaklah sahabat-sahabat kita yang berada di Tanah Suci. Tapi itulah hikmah Allah SWT pasti ada, yang mana kali ini kita tak berkesempatan untuk menunaikan fardu haji lah. Pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Jadi kalau katakan di rumah tu, kalau anak boleh main komputer ke apa ke, tapi kalau katakan ayah kata okey, sila duduk 5 minit kan, jangan buat apa-apa. Itulah peluang kan. Peluang waktu itu kita akan rasa saya ni teruk sangat ke kan, saya ni bersalah ke, saya, dan bagi seorang anak akan berhenti sebentar kan, paling kurang pun dia akan baiki balik. Dan kalau tahun ini Ustaz kalau kita tak dijemput untuk ke haji ataupun umrah pun kan, umrah kalau ada orang kata mungkin haji ni kuota saya mungkin 50 tahun daripada sekarang kan, tapi kalau umrah tu ramai dah boleh buat pun Allah tidak izinkan dengan peristiwa Covid ini. Sudah tentu kita perlu ambil iktibar, kena ada rasa sikitlah kan. Apatah lagi kalau ayat 128 itu Nabi Ibrahim kata apa, Rabbana waj'alna muslimai laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak, iaitu minta doa kepada zuriat untuk menyembah ataupun menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan istilahnya di situ, wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, iaitu tunjukkanlah kami manasik untuk mengerjakan haji. Jadi bila kita dah tahu dah manasik, insya-Allah bagi tuan-tuan dah belajar dah kan, ada yang dah ready dah, bersedia dengan kain ihram dan sebagainya, tup rupanya tidak dibenarkan untuk mengerjakan manasik tersebut. Jadi di hujung itu Allah cakap apa, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Memang Ustaz cakap tadi betul lah. Walaupun kita tak pergi ke Mekah pada saat ini, ataupun bagi adik-adik yang mungkin kata saya lama lagi nak mengerjakan haji, tetapi di situ sebenarnya wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat ke atas kami, sesungguhnya engkau yang menerima taubat. Semangat Aidil Adha ini adalah semangat taubat. Betul. Semangat kita nak kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya kalau orang yang berkorban Ustaz
dia dengar sahaja lembu dia dah disembelih, dia dah boleh kembali balik pada fitrah dia, dah boleh dah nak potong kuku ke, nak misai jambang apa sebagainya, dah boleh dah, ya, kembali balik kepada fitrah. Dan sudah tentunya pada waktu 10 hari yang sebelum ini kita merasakan bahawa sebenarnya diri kita ni tak ada apa pun, kan, diri kita tak ada apa. Tetapi bila kita rasa tak ada apa, itulah Allah kata innaka antat tawwabur rahim, engkaulah yang maha menerima taubat, engkaulah yang maha penyayang. Dia kalau balik daripada haji itu, dia seperti apa Ustaz? Dia punya ganjaran kalau mabrur itu Allah, syurga, syurga, maghfirah daripada Allah, seperti bayi yang baru lahir, ya. Dan inilah semangat yang kita nak timbulkan dan bina walaupun kita di Malaysia sekarang ini. Dan disambung di ayat 129 itu berkaitan dengan Rabbana wab'ath fihim rasula. Ini yang kita My Quran Time ini sebenarnya satu doa yang telah dilaungkan, dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim Nun beribu-ribu tahun yang lepas, ya. Nak minta sekali lagi lah Ustaz siapa Ustaz Tir. Okey Ustaz Tarmizi lah, ya. Nanti kita minta Ustaz Tirmizi pula, ya. Untuk ayat 129 di mana Nabi Ibrahim berdoa untuk dibangkitkan, diutuskan seorang rasul yang baca Al-Quran. Dibacakan ayat-ayat, diberikan, diajarkan kitab wal hikmah dan juga tazkiyah. Itu yang kita buat sekarang ini. My Quran Time setiap hari ini adalah salah satu bukti kabulnya doa Nabi Ibrahim, dan kita amat bertuah bersama menjejak kepada Nabi Ibrahim pada hari ini. Silakan. Hebatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bukan hanya kisah diabadikan di dalam Al-Quran, hatta kalau kita solat pun kita sebut, betul kan, kama sallaita ala Ibrahim, masih lagi menyebut nama Allah Ibrahim. Subhanallah, hebatlah. Jadi tadi kita baca, saya baca tadi Ustaz, Mujawwad Jiharkah. Jadi untuk yang kali ini saya nak cuba baca Murattal Jiharkah ataupun bacaan tadwir Ustaz. Kita pernah belajar dulu kan, bacaan tadwir Ustaz. Tadi bacaan tahqiq kan. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim. Dalam ayat ini Nabi Ibrahim berdoa dengan 3 perkara Ustaz, ya, iaitu dibangkitkan Rasul yang membaca, mengulang-ulang tilawah ayatika, sehingga kan terasa kebesaran Allah bila kita selalu tilawah. Itulah yang kita buat pada setiap hari ini di My Quran Time. Sebenarnya kita tilawah dan baca, diikuti dengan faham dan diikuti dengan amal kita. Tapi tak cukup itu, kita nak belajar lagi selepas ini. Kita berhenti sebentar. My Quran Time edisi khas Aidil Adha, baca, faham, amal, insya-Allah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kembali kita dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Alhamdulillah kita berada pada edisi khas Aidil Adha pada hari ini. Terima kasih diucapkan pada tuan-tuan yang terus mengikuti My Quran Time bersama ahli keluarga, bersama dengan rakan taulan, dan kita menyambut kegembiraan ini Ustaznya dengan betul-betul kita menghargai hidayah daripada Allah dengan semangat pengorbanan. Kita berbincang sebentar tadi daripada surah Al-Baqarah ayat 125 hingga 129, perjuangan Nabi Ibrahim.
dan dibawa kita kepada muka surat 449 surah As-Saffat, di mana kali ini kita akan melihat kepada apakah yang dikorbankan, apakah pengorbanan Nabi Ibrahim. Tapi sebelum itu kita ingin juga mengajak kepada semua sahabat Al-Quran, Ustaz, ya, kita nak mengajak sahabat-sahabat Al-Quran semuanya untuk bergabung dengan kita, bersahabat dengan kita, tentunya di platform rasmi kita, di FB kita Sahabat Al-Quran My #Quran Time, dan juga My #Quran Time. Juga boleh tonton ataupun ulang kaji dalam episod-episod yang lalu di YouTube kita My #Quran Time Official, dan Ustaz Fizi kita juga ada di Instagram kita. Instagram kita lah, ya, di My Quran Time Official. Ya, official. Jadi ada banyak maklumat-maklumat, ya, soalan-soalan kita boleh kongsikan. Dan kalau katakan ada video-video, Ustaz, ya, video-video yang menarik yang tuan-tuan ingin kongsikan berkaitan dengan baca, tentang faham, boleh dimuat naik, ya, dan letakkan hashtag, ya, tanda apa Ustaz, pagar, pagar, ya, iaitu video MQT, ya. Jadi jangan lupa untuk kongsikan grup yang ada, beritahu. Mungkin ada yang tertinggal, Ustaz, ya. Tertinggal ulangan pada jam 5 ataupun 10 malam ataupun 6 pagi, tapi masih lagi kita ada di Facebook dan YouTube untuk bagi sesengah kata mungkin kadang-kadang saya cakap laju, Ustaz, ya. Bagi makcik-makcik ke ataupun pakcik-pakcik, Tuan Haji, Mak Hajah semua, tak ada masalah, ya. Dan Cik Kiah juga kalau rasanya nak ulang balik, kalau di Facebook tu dia boleh berhentikan, ya, pada makda semua. Betul. Jadi kita nak teruskan, ya, pada kali ini, Ustaz, ya, bercakap tentang pengalaman Ustaz Haji tadi itu, pengorbanan, ya. Bercakap tentang pengorbanan bila Ustaz Tarmizi ataupun Ustaz Tirmizi, Ustaz, ya, bila Ustaz nak pergi umrah ataupun haji tu, kita dengar orang ada makcik di kampung kena kumpulkan duit untuk pergi umrah ataupun haji. Kalau Ustaz macam mana, Ustaz, pengalaman? Kalau saya boleh kongsikan, Ustaz Fazrul dan Ustaz Tirmizi, saya pergi haji tu hadiah tilawah. Subhanallah. Ada tilawah peringkat kebangsaan, peringkat negeri Terengganu. Satu, dan kebetulan tahun saya tu, Ustaz, Johan Qori, dia percuma juga boleh bawa isteri. Kalau Qari'ah dia boleh bawa suami. Maknanya percuma sekali satu pasangan. Masa tu saja dah kahwin belum? Masa saya dapat tu, tahun yang ditawarkan tu saya belum kahwin lagi. Belum kahwin? Bukan, sebelum saya berkahwin tu saya tak dapat Johan. 2-3 kali masuk, dapat nombor 3, kerana sagu hati. Bila dah kahwin tu dapat Johan. Masa 2010 tu saya masuk, saya kahwin 2009, 2010 saya masuk, alhamdulillah dapat Johan. Masya-Allah. Subhanallah. Dan kebetulan tahun 2010 tu saya belum pergi lagi. Tahun 2011 tu isteri saya bersalin, 2012 baru saya pergi. Dan kebetulan tahun 2012 tu sekali dengan mak ayah saya dapat surat tawaran juga untuk pergi sama-sama. Jadi makna kata subhanallah, manislah maksudnya dengan Al-Quran pergi. Tapi saya, kalau boleh kita kongsikan cabaranlah, terutamanya ketika di Arafah. Ketika di Arafah, kita bersekam mata, kita tak dapat tempat nak tidur. Dalam masa yang sama ada orang kita sahabat-sahabat kita yang berebut-rebut makanan, ada yang kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang tak enak. Jadi benda-benda ini semua adalah satu cabaran dan memerlukan pengorbanan kita, Ustaz Aziz. Betul. Memerlukan kadang-kadang kita tengah beratur, Ustaz, kita tengah queue beratur panjang dekat toilet beratur panjang. Tiba-tiba ada pakcik datang depan kita, relax je, tu dia masuk. Jadi itu memerlukan pengorbanan kita. Maknanya kita tahan amarah kita tahan kesabaran kita. Yang itu belum cerita lagi yang ialah makan. Ialah kita di Masyair ini bukanlah makan seperti kita di restoran dan sebagainya. Sebenarnya itulah medan ujian, dan ujian itu, cabaran itu, pengorbanan itu bukan terhenti sekadar di situ. Yang lebih penting lagi setelah kita balik. Setelah kita balik. Untuk membawa semangat itu, ya. Bayangkan ketika kita berada di tanah suci 40 hari, 45 hari, kita tak pernah miss, tak pernah terlepas walau satu waktu berjamaah. Tapi bila kita balik di airport saja, dari pengeterbang saja pun dah solat Ustaz.
Jadi itu satu muhasabah dan juga pengorbanan yang kita perlu teruskan. Mengambil semangat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Masya-Allah, itu adalah perkongsian daripada Ustaz Tarmizi, ya. Ustaz Tarmizi ada kisahnya pasti, ya, tapi kita nak baca dulu Ustaz, ya. Kita baca dahulu daripada surah As-Saffat, surah yang ke-37. Tuan-tuan yang ada mushaf boleh buka muka surat 449, di mana kita nak membaca ayat 101 hingga 111. Ini kisah selepas Nabi Ibrahim telah dicampakkan ke dalam api tu Ustaz, ya. Dah selamat tu. Lepas selamat tu dia kata pada ayat 99 ini, aku ni nak pergi kepada Tuhanku untuk mendapatkan hidayah, ya. Dan juga Rabbi Habli, dan dalam ketika nak mendapatkan hidayah itu beliau berdoa, Nabi Ibrahim, Rabbi Habli minas salihin, ya, jadikanlah kurniakanlah kepadaku daripada kalangan orang-orang yang soleh, ya. Jadi ketika mencari hidayah beliau berdoa. Ketika tuan-tuan sekarang ini menjemput hidayah daripada Al-Quran, My Quran Time ini, setiap hari tuan-tuan baca Quran, jangan lupa berdoa. Jangan lupa doa, jadikan kalau boleh Rabbi Habli minas salihin ini doa. Kerana apa? Ia memberi kesan kepada kisah selepas ini. Jom Ustaz kita baca. Silakan Ustaz. Kita baca dua ayat insya-Allah. Kita akan baca secara Ustaz Tirmizi 2 ayat, kemudian Ustaz Tirmizi lagi 2 ayat. Okey. Gila-gila Okey, insya-Allah. Dua ayat insya-Allah saja. Ada peminat minta lagu Hijaz. Hijaz. Subhanallah. Jadi kita tinggal buat lagu Hijaz sikit. Subhanallah, insya-Allah. Kita sulang-sulang sikit ya. Ya, subhanallah. Sulang dengan jahrkah. Subhanallah. Tengok apa yang jadilah. Insya-Allah. Subhanallah. Anda mula dulu. Silakan Ustaz. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran sekalian, kita akan baca ayat daripada 101 hingga 111. Ini kemuncak ujian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه
min ibadina al-mu'minin. Ya Surahul Azim. Inilah perjuangan Nabi Ibrahim, Ustaz ya. Bila Nabi Ibrahim pada ayat 99 ya dan 100 itu beliau berdoa ya, mencari hidayah dan berdoa, tapi sebelum itu beliau berjuang. Berjuang di luar rumah ya. Beliau dihumban ke dalam api, dan selepas selamat, Allah selamatkan dalam peristiwa tersebut, beliau mencari hidayah. Maksudnya berjuang dan cari hidayah ni dua perkara yang penting bagi ibu-ibu, ayah-ayah yang mungkin berjuang dengan menjaga keluarga, mencari nafkah, sibuk pada setiap hari. Tapi jangan lupa bahawa hatta Nabi Ibrahim yang berdakwah, berjuang itu pun perlu mencari Tuhan untuk sayahdin, agar Allah memberi hidayah. Dan dalam ketika mencari hidayah itu beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Doa yang boleh kita amalkan pada ayat 100 tersebut. Dan bila berdoa, ketika berjuang, kemudian Nabi Ibrahim ini mencari hidayah dan berdoa, tiga pakej yang penting ya, tiga perkara dalam pakej, iaitu berjuang, berkorban dan kemudian mencari hidayah dan kemudian berdoa. Kesannya apa? Fabasyarnahu bighulamin halim, ya, iaitu Allah berikan kabar gembira, Ustaz ya, iaitu dengan seorang anak yang amat sopan, amat sabar. Ya, bukan sekadar sabar tetapi halim. Halim ini lebih tinggi lagi daripada sabar. Falamma, dan kemudian bila dah dapat anak tersebut, falamma ada perkataan fa, itu maksudnya selepas beberapa lama, Ustaz ya. Nabi Ibrahim ni berjuang balik, berkorban balik. Berkorban balik, berjuang pergi dakwah apa sebagainya, patah balik. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, bila dah sampai jumpa anaknya yang sudah as-sa'ya ni mampu berusaha, Ustaz ya. Ada yang kata sekitar 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, remajalah, remaja. Qala, beliau bercakap. Siapa bercakap? Nabi Ibrahim. Wahai anakku, aku melihat, ara ya, bukannya ra'aitu. Kalau ra'aitu dia macam sekali je, tapi ara ini maksudnya berkali-kali, fil manam. Dan di sini sebenarnya nak ceritanya bukan sekadar, kalau perbincangan ulama, bukan sekali mimpi, Ustaz ya. Dia mimpi pada hari tarwiyah katanya ya, dan kemudian bila dah sampai kepada selepas hari tarwiyah, hari Arafah ya, dah kenal betul, confirm bahawa bermimpi ini kali kedua, bukan sekali saja. Pasal bagi orang yang beriman, dia tak boleh overconfident. Kan, bila nak buat sesuatu tu, okey ini betul, saya yakin ini daripada Quran. Dia kena tengok dulu, ambil masa dulu, bertanya kepada Allah, dan besoknya masih lagi sama ya, dan berlakulah peristiwa hari nahar. Ya, kalau ikut bagaimana perjalanan haji itu, ada hari tarwiyah pada hari 8, Ustaz ya, kemudian hari Arafah, kemudian hari nahar. Maka inni ataupun anni adzbahuka, iaitu aku menyembelih kamu. Masya-Allah. Tapi Nabi Ibrahim, walaupun dia dah memang confirm lah ni ya, dah beberapa kali dapat maklumat, masih lagi tanya pada anak. Ya Allah. Ini adalah satu pelajaran untuk saya sebagai ayah ya, walaupun dah pasti kalau nak bercuti tu saya cek dekat internet saja, nak pergi mana saya punya masalah kan kalau nak cakap begitu. Tetapi rupanya Nabi Ibrahim menunjukkan contoh, fanzur madza tara. Masya-Allah. What is your opinion? What is your opinion? Masya-Allah. Contoh kan. Kena ya, tanya pada isteri, tanya pada anak, kerana ini adalah contoh daripada seorang yang berkorban, banyak pahala, banyak legacy kebaikannya, tetapi masih tanya pendapat. Lepas tu tanya pula anak, bukannya 40 50 tak, bukan, remaja. Dan cabaran bertanya pada remaja ni kadang-kadang, alah abah kan, tak payahlah abah, duduk rumah je lah main game contohnya kan. Jawapan tu biasanya jawapannya ya. Tetapi Nabi Ibrahim bertanya, dan kerana didikan daripada, kalau kita perasan bahawa Nabi Ibrahim ni banyak keluar ya, tapi ada ibu yang selalu mendidik, maka kesannya apa? Anak ini menjawab. Qala ya abatif alma tu'mar. Ya, wahai ayah kesayanganku, laksanakanlah apa yang diperintahkan. Ya, jadi bila melihat pada ayat ini, Ustaz ya, ya abati ini perkataan yang Nabi Ibrahim sendiri dia cakap kepada ayah, ataupun ada yang kata pakcik dia tu, walaupun kena halau pun masih lagi cakap ya abati. Ya, kena halau.
wahai ayah kesayanganku, ada yang kata bahawa wahai pak cik kesayanganku, tak penting, bukan fokusnya ayah atau pak cik lah, tapi dia menggunakan perkataan kesayanganku itu dalam keadaan halau bahasa. Jadi bila ayah guna bahasa yang bagus, dia memberi kesan kepada si anak, ya, sehingga kan mak mendidik pun lebih mantap. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, hebat jawapan. Betapa hebat jawapan itu. Ayah kesayanganku, buatlah kan, insya-Allah saya akan jadi anak yang sabar. Tak, kalau kita pelik kan, are you crazy man, contoh kan, contoh maksudnya ini sembelih ni, bukan sembelih, bukan nak ajak pergi pasar ke apa, bukan pergi beli tolong bawa bukan kedai RM2 ke RM3 ke kan, bukan, ini untuk disembelih. Jadi ini adalah mesej kepada adik-adik yang di rumah, ya, dan juga kepada ayah-ayah dalam mendidik ini, semangat pengorbanan ini, ya, semangat pengorbanan, bukan suruh korban lepas ni pergi sembelih anak. Bukan itu tadaburnya ustaz, ya. Jangan tersilap pula. Ideanya ialah, maksudnya sesuatu yang kita sayangi kadang-kadang kita perlu berikan, ya, kepada manfaat ummah, ya, kepada kawan kita, kepada masyarakat. Dan inilah semangat Aidil Adha yang kita latih daripada bulan Ramadan, dengan kita yang halal kita tak minum, ya, tak makan, itu Aidil Adha, Aidil Fitri. Aidil Adha ini kita nak, daripada kita dah dapat tahan itu, kita korbankan kepada masyarakat, ya. Dan disambung pada ayat 103 itu, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Yang ini perkataan mantap Ustaz, ya. Bila dah dapat berita itu, dah anak pun dah okey, what's your opinion tadi itu, ya, maka falamma, mereka kedua-duanya aslama, ya, menyerah diri. Dan bila bercakap tentang menyerah diri, inilah perbincangan ulama tentang perkara ini, iaitu Islam ini dia bukan sekadar dekat atas kad pengenalan, sekali saja waktu semayang Aidil Adha, semayang Aidil Fitri, jadi Muslim, yang lainnya itu tidak menyerah kepada Tuhan. Aslama ini maksudnya terus menerus, kami ini menyerah kepada Tuhan, watallahu lil jabin, dan kemudian diletaklah anak itu di perbaringan. Dan bila dah menyerah dah ni, maksudnya dah bersedialah terima apa yang Allah suruh, maka dipanggil ataupun diseru, ya Ibrahim, pada ayat 104, qad saddaqtar ru'ya. Kamu ini betul-betul membenarkan keimanan kepada mimpi. Pasal mimpi bagi Rasul ini adalah sebagai wahyu. Ustaz, ya. Dia tak macam mimpi kita. Mimpi kita kena pastikan betul-betul dulu, ya, dengan ambil air sembahyang, ada disiplin, ya. Itu kena tanyalah pada ustaz-ustaz yang bagaimana nak mentafsir mimpi, dan kemudian perlu ditaati, kan, kalau ada mesej yang betul. Jadi Nabi Ibrahim membenarkan, inna kadzalika najzil muhsinin. Perkataan muhsinin ini amat penting, pasal kalau dalam surah Yusuf, Ustaz, Nabi Yusuf itu digelar muhsinin juga. Betul. Apa maksud muhsinin? Muhsinin ini lebih tinggi daripada muttaqin, iaitu orang buat terbaik. Ya, cuba bayangkanlah, anak baru lahir, dah 13 tahun, 14 tahun, perlu dikorbankan pula, Ustaz, ya. Jadi dia beri yang terbaik, ya. Kalau ikut riwayat, ada yang kata Nabi Ibrahim ni dah lebih 100 tahun baru dapat anak, ya. Tak kisahlah berapa, 100 tahun ke 80 tahun, tapi ceritanya tak ada anak, baru dapat anak dapat 13-14 tahun, dikorbankan. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Ini adalah satu ujian yang besar, tetapi akhirnya Allah kata, okey, kamu lepas, dah lulus, wa fadainahu bizibhin azim. Allah gantikan, dan gantikan itulah semangat yang kita bawakan pada hari raya korban, Ustaz, ya, bagi tuan-tuan yang berkorban. Mungkin ada yang sedang melapah ke, ya, ataupun yang kata besok saya akan melapah, ataupun saya ada duit, saya tak sempat lagi. Kalaulah ada orang boleh beli kambing hari ni, besok, ya, besok nak korban juga, silakan. Pasal apa? Semangat ini, kalau cuba bayangkanlah, kita tak payah nak korbankan anak, kan, korbankan sedikit duit. Kerana apa? Kerana kita nak membantu kepada orang-orang di sekitar kita, tapi lebih daripada itu, kerana kita nak sedekah, nak membenarkan keimanan yang ada dalam diri kita. Terbaik, jelas sikit, sedekah tu Ustaz sebut ni, maknanya membenarkan tu. Banyak juga berlaku, Ustaz, ketika
penyembelihan, pengagihan tu banyak kadang-kadang sampai bertengkar-tengkar. Allah, berebut yang ni ada yang ambil senyap-senyap. Ada yang ambil senyap. Itu sedekah tu Ustaz. Sedekah kena jujur dan iman tu kena tanya Ustaz ya. Dan saya yakin sebenarnya pengalaman Ustaz Tirmizi kalau di Mekah dulu Ustaz ya. Sadaqta ini pun perlu diamalkan Ustaz kan. Bila nak bergaduh macam tadi Ustaz Tirmizi kena potong tu, Ustaz pengalaman Ustaz. Cerita sikit Ustaz. Macam mana Ustaz membenarkan peristiwa-peristiwa bahawa Allah sedang menguji saya ni. Sila Ustaz. Satu pengorbanan yang luar biasalah kita contohi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana bila Ustaz sebut aslama kan, kedua-duanya menyerah diri, duduk atas pembaringan. Ada lagi kitab tafsir yang saya baca. Bagaimana Nabi Ismail kata, ayah tolong ikat aku kemas-kemas. Maksudnya ikat kemah. Supaya bila kamu sembelih aku ni, aku tak mau terkonta. Allah sampai macam tu dia nak membenarkan Allah Taala. Dan pisau tu nak pisau tajam. Supaya kalau bila dah potong sekali tu terus aku tak ada mau terkonta supaya kau tak jadi potong pula nanti. Macam mana hebat dia perintah. Dan sunnah itulah yang kita amal sampai sekarang. Bila kita buat sembelihan sekarang ya. Ada jugalah pengalaman saya duduk sembelih binatang korban dan sebagainya. Masya-Allah. Pisau yang tajam tu bila kita ingat bukan sekadar yang tajam Ustaz, tapi kita ingat perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam itulah. Sunnah tu sampai sekarang kita pegang sampai sekarang masya-Allah. Ustaz Ji Ustaz sembelih ni penyembelih ni masya-Allah. Itu semangat yang kita nak ambil lah ya. Maksudnya Nabi Ismail tadi tu dia ikat betul-betul pisau tajam. Kemudian Nabi Ismail juga tidak mahu muka dia tu memandang kepada si ayah kan. Pasal kalau kadang-kadang mungkin si ayah rasa kesian ataupun kalau menyembelih tu pun kadang-kadang bila dah begitu tu ada juga yang rasa kesian ya. Tetapi di situ sebenarnya kita bukan sekadar ada orang kata ini ada isu tentang haiwan pula kezaliman kan. Tetapi kita yakin bahawa sebenarnya bila semangat korban ini adalah untuk kita sama-sama menyerah diri kepada Allah. Kita nak buat yang terbaik. Kita buat terbaik. Dan bercakap tentang kalau katakan zalim Ustaz ya, maksudnya tak bolehlah makan ikan, tak boleh makan apa sebagainya lah kan. Dan kemudian kalau katakan kita potong sayur pun zalim, tak boleh makan sayur. Jadi semua zalim lah kan. Jadi zalim tak zalim ini kita kena ikut apa Tuhan cakap. Bukannya kita yang buat pendapat sendiri. Kalau tidak kita rasa zalim kejut anak tidur pagi ya untuk solat subuh. Bagi jelah dia tidur. Kan kita rasa kesian. Tetapi kita tahu bahawa Tuhan kata ini perlu sebagai proses pendidikan. Nak ajak anak dengar My Quran Time, kesianlah dia. Kan? Tak apalah, biarlah dia main-main kan. Tetapi kalau katakan anak tu dah umur 60 tahun kita kesian lagi kan. Itu maksudnya ada masalah kepada orang yang kesian tadi. Jadi ini adalah apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim. Dan ayat 109 hingga ayat 111 itu adalah satu pengiktirafan Ustaz ya. Salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin ya, dan juga innahu min ibadinal mu'minin. Saya nak minta lah Ustaz Tirmizi kalau boleh baca sekali lagi Ustaz ya, untuk sama-sama kita meraihkan ya Nabi Ibrahim pengorbanannya itu. Kerana bercakap tentang muhsinin itu tadi dalam ayat 110 dia sama ayat 105. Jadi memang semangat raya korban ini, raya Adha ini adalah melahirkan orang-orang yang buat yang terbaik dalam berkorban. Sila Ustaz. Baik, 109 hingga 111. 111 insya-Allah kita baca sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. سلام على إبراهيم الله كذلك نجزي المحسنين يا رب ما شاء الله كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين يا رب يا رب صدق الله.
sejahtera ke atas Nabi Ibrahim. Allah memberikan yang terbaik kerana beliau buat yang terbaik. Kita berdoa pada Allah agar dengan Aidil Adha ini kita beri yang terbaik, masa, wang ringgit, segala apa yang kita ada kerana Allah, kerana kita adalah hamba yang beriman seperti mana ayat 111. Mari sama-sama kita doa bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan kami seorang ayah yang berkorban untuk ahli keluarga kami mencapai redha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami ketua keluarga yang membawa keluarga kami kepada syurga-Mu ya Allah. Lantaran itu kami sanggup berkorban apa juga yang penting di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Tuhan kami mohon ke hadrat-Mu ya Allah. Terima amal ibadah kami sepanjang hari ini, hari yang penuh barakah ini ya Allah. Jadikan kami ya Allah hamba-hamba-Mu yang mana diterima amal ibadahnya. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi. Moga dengan doa itu tadi kita kuatkan semangat kita dalam Aidil Adha pada hari raya yang pertama ini, semangat pengorbanan menjejak kepada Nabi Ibrahim, bagaimana beliau berkorban di luar rumah, berkorban di dalam rumah kerana apa? Kerana mengikut kepada sifat muhsinin, orang yang beri yang terbaik, innahu min ibadinal mukminin. Jadi kita sama-sama bagi tuan-tuan yang ada kesempatan pada hari ini gunakan peluang beri yang terbaik. Kita ada satu platform wakaf untuk ummah, masih lagi kita boleh beri yang terbaik. Hari ini tuan-tuan ada wang terbaik, masa terbaik, berikan yang terbaik insya-Allah. Moga-moga kita dapat sebarkan al-Quran kepada seluruh masyarakat. Dan kita akan bertemu lagi insya-Allah ulangan pada jam 5. Ulangan jam 5, jam 10 dan jam 6 pagi. Dan insya-Allah pada hari raya yang kedua esok Ustaz ya, kita akan bertemu lagi untuk kita bincang istimewa Aidil Adha, membincangkan perjuangan Nabi Ibrahim, bagaimana kita boleh membawanya hingga kita bertemu lagi nanti insya-Allah. Bertemu lagi My Quran Time yang dibawakan oleh Mufas, baca faham amal insya-Allah.